Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang hadir pada saat ini. Okey, dah sedap cakap sikit. So, kali ni kita buat video kedua kita pun kita buat video secara bersemuka. Lebih mudah untuk diedit. Okey, jadi hari ni saya nak cerita sikit. Hari ni petang tadi kita ada satu pengumuman daripada Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi dalam pengumuman bantuan khas ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin ada menyebut tentang bayaran interim untuk pemohon bagi iSinar kategori yang 2. Okey. Jadi kategori 2 ni adalah kategori yang mana golongan ataupun pencarum yang hilang pendapatan sebanyak 30% dan lebih. Okey. Jadi bagi kategori 2 ni permohonan hari tu dah buka dah pada 11 hari bulan Januari, dah boleh start mohon dah. Jadi dalam proses permohonan ni mereka akan semak syarat kelulusan dan sebagainya. Jadi hari ni Perdana Menteri habaq bagi siapa-siapa yang dah mohon hari tu, okey, walaupun masih dalam proses permohonan belum muktamad lagi sama ada layak ataupun tidak ke apa kan, tapi kalau ikut penjelasan dan daripada apa yang telah disemak dalam website KWSP, bayaran interim ni adalah bayaran sebanyak sehingga paling tinggi adalah RM1,000 bagi kategori 2 tadi yang hilang pendapatan sebanyak 30% dan bayaran ni akan bermula pada 26 Januari. Jadi bayaran interim ni dia sebenarnya adalah bayaran yang diawalkan kepada pemohon iSinar bagi kategori 2 tadi ni, sementara pemohon-pemohon ni tadi tunggu mereka punya proses. Jadi benda ni very tricky sikit kalau ikutkan dalam pemahaman yang ramai orang bincang tadi dan aku tengok dalam banyak post dekat internet hari ni. Jadi kebanyakan berpendapat layak atau tidak itu adalah satu kriteria yang lain lah, satu hal yang lain lah. Tapi bagi siapa-siapa yang memohon dalam proses permohonan ni selagi mana belum ditentukan layak atau tidak, jadi bermula pada 26 bulan ni pihak KWSP akan mula membuat bayaran interim. Interim ni nanti kita explain bayaran tu macam mana. Jadi dia akan mula buat bayaran tu pada 26 Januari ni. Jadi maksudnya apply, dapat tak dapat untuk iSinar ni tak tahu lagi, tapi yang sebanyak 1,000 interim ni insyaAllah dapat. Itu yang kalau ikut pemahaman dan kajian tadilah. Okey. Lepas tu bayaran dia, adakah semua orang dapat 1,000? Okey, dia bukan semua orang dapat 1,000. Tapi dia ikut pada kita punya case to case basis lah. Okey. Kalau kata macam situasi A ni, kalau kata pencarum tu dia ada baci akaun satu sebanyak RM800. Jadi dia hanya boleh berkelak untuk iSinar ni maksimum adalah 700. 100 kena tinggal dalam akaun satu. Jadi bila dia berkelak 700, dia mohon untuk menggunakan 700. Jadi dalam proses permohonan tu, masa 26 bulan tu, KWSP akan mula bayar kepada dia bayaran interim ni. Tetapi dia takkan dapat bayaran interim dia 1,000 sebab permohonan dia cuma layak sehingga 700. Jadi akaun dia akan dikreditkan, dimasukkan sebanyak 700 tu terus. Bila dah lulus esok, tak ada apa lah. Dah tak ada apa masuk lah sebab dia dah masuk dalam interim tu. Disebabkan baci dia adalah pada keadaan yang sedemikian. Bagi situasi yang lagi satu, contoh, ada satu pemohon ni dia memohon 10,000. Okey, memohon 10,000 iSinar. Kemudian dalam dia punya kaedah pembayaran ni dia kata macam ni. Dia kata dia nak duit tu masuk bulan-bulan. Jadi pada bulan yang pertama dia kata dia nak masuk duit tu dalam akaun dia sebanyak 5,000. Lepas tu bulan kedua 1,000, 3 1,000 sampai bulan berapa? 6. Bulan 5 bulan 6 je lah. So cukup 10,000. Okey. Jadi kalau ikut pada penjelasan yang telah disemak tadi, okey, EPF habaq KWSP kata, okey, bila dia mohon 10,000 ni,
Jadi masa 26 bulan ni daripada permohonan untuk kaedah pembayaran pertama dia sebanyak 5,000 tu, EPF akan masukkan dulu sebanyak 1,000. 1,000 ni adalah jumlah maksimum bagi pembayaran interim ni. EPF akan masukkan dulu 1,000. 1,000 dapat dulu 26 bulan. Okey, 26, 27, 28. Katalah berapa 28, 29, 30 bulan lulus. Bila lulus, lepas tu EPF kata pembayaran pertama adalah contoh lah. Contoh dia kata mula dimasukkan selepas 3 hari bekerja ataupun dia kata 5 bulan Februari 2021. Jadi pada waktu tarikh berkenaan tu, bila mereka masukkan bayaran untuk bulan pertama ni, dia mohon adalah bayaran pertama sebanyak 5,000, tapi dia dapat interim 1,000. Jadi bayaran pertama dia hanya akan dapat sebanyak lagi 4,000. 4,000, kemudian tiap-tiap bulan dia punya permohonan tu, dia kata dia sebulan nak 1,000, sebulan 1,000, itu dah tak ada masalah lah. Cuma interim ni adalah untuk memberi dahulu, mengawalkan pembayaran daripada dalam keadaan sekarang PKP, sambung tak sambung kita pun tak tahu, mungkin akan lebih berpanjangan, ada yang tak dapat bekerja, tak dapat berniaga apa semua. Jadi instead of kita menunggu proses permohonan dan juga kelulusan ni, mungkin dia mengambil masa yang sedikit panjang, 2-3 minggu. Jadi apa yang kerajaan buat sekarang adalah melalui EPF, kerajaan kata tak apa, siapa mohon kita bayar dulu 1,000. Nampaknya kaedah dia macam tu. Jadi pada siapa yang rasa ada berkeperluan dan layak jatuh dalam kategori 2, jadi jika rasa perlu, bolehlah memohon. InsyaAllah 26 bulan, kalau seperti yang telah dijelaskan tadi dan seperti apa yang telah di tata rajah, ada satu gambar rajah dalam website KWSP ni. Jadi insya-Allah bagi sesiapa yang layak dia akan dapat layak. Bagi siapa yang mohon dia akan dapat bayaran interim bergantung kepada berapa nilai permohonan dia, yang mana maksimum adalah sehingga RM1,000. Bagi yang mohon kaedah pembayaran yang ketiga pula, yang mohon langsam ni, kalau ikutkan tak ada penjelasan. Jadi rasanya mereka ni yang langsam ni kemungkinan besar dia tak ada interim. Jadi apa yang dia cuma kaedah pembayaran adalah jika permohonan itu diluluskan, insya-Allah dia akan masuk terus dalam lah pada tarikh pembayaran. Kata tarikh pembayaran tadi contoh 5 bulan 2 kan. Jadi pada 5 bulan 2 tu insya-Allah payment tu masuklah dalam tu 10,000 ke berapa ribu yang diminta. Macam tu lah. Hopefully. Okey. Jadi harap penjelasan ni membuatkan siapa-siapa yang tercari-cari maklumat ni semoga orang kata lebih jelas. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah kadang ada topik-topik di lain kali, lain waktu. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi. Tengok macam mana. Dan jangan lupa untuk subscribe. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.